Jadi sempena dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, saya nak mengimbas semula beberapa peristiwa penting dalam tahun kedua Hijrah sebelum tiba sekitar, bukan sebelum saja, sekitar tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam terakhir dalam bulan Syaban 1445 Hijriah. Sebelum kita melangkah ke Ramadan Al-Mubarak, kita masih diberi kesempatan untuk bersama di rumah Allah ini untuk memahami beberapa sirah Sayyidil Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempena dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, saya nak mengimbas semula beberapa peristiwa penting dalam tahun kedua Hijrah sebelum tiba sekitar, bukan sebelum saja, sekitar tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ya. Mungkin kita sudah biasa mendengar berkenaan dengan kedatangan ibadah puasa yang diwajibkan ke atas umat Islam lewat ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampailah kepada ayat 185, 183, 184 dan 185 daripada surah Al-Baqarah. Ini adalah ayat-ayat sekitar mewajibkan, memfardukan ibadah puasa Ramadan, ya. Dan ayat ini kita imbas sedikit berkenaan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini merupakan diturunkan pada pertengahan bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Ini bererti sepanjang 15 tahun berdakwah, ya, inilah tahun pertama diwajibkan berpuasa Ramadan sebulan penuh. Jadi sebelum itu adakah ibadah puasa di sisi Rasulullah SAW dan para sahabat? Ada. Iaitu hanya pada 10 Muharram setiap tahun. Barulah ada puasa sehari setahunnya. Tapi masuk ke tahun ke-15 ini, Rasulullah SAW telah menerima ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi dengan turunnya ayat ini menandakan sudah berubah, ya. Sudah berubah daripada fardu berpuasa itu hanya kepada satu hari dalam bulan Muharram itu saja kepada bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat, ya, dalam ciri-ciri ayat-ayat yang merupakan ayat fardu dalam Al-Quranul Karim, dia bermula dengan sifatnya apa? Ya ayyuhallazina amanu. Bahkan ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat selepas hijrah, rentak ayat itu tidak lagi berbunyi Ya ayyuhan nas, dia berbunyi Ya ayyuhallazina amanu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberi ulasan begini. Dia kata apa? Iyyakum bi ya ayyuhallazina amanu imma antu'mar au furid, dia kata, ya. Berjaga-jagalah kamu dengan ayat-ayat Ya ayyuhallazina amanu, sebab selepas ayat itu sama ada kamu akan diarahkan, diperintahkan membuat sesuatu ataupun kamu akan difardukan. Itu ulasan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat terawal dan sahabat yang
rapat dengan Al-Quranul Karim. Ya, itu dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ayat ini semua tahu turun pada pertengahan bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Jadi apabila turun pada pertengahan bulan Syaban tahun kedua Hijrah ini, Rasulullah SAW membacakan ayat ini kepada para sahabat, maka mereka tertunggu-tunggu, ya, tertunggu-tunggu bilakah datangnya bulan Ramadan, sebab nak berpuasa sebulan. Tak pernah ada dalam sejarah kenabian puasanya sebulan suntuk, ya, seperti mana Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, ayat Suratul Baqarah 183 ni, dia bukan sahaja memfardukan puasa, dia juga telah meletakkan apakah objektif, maqasid di sebalik pemfarduan puasa itu tadi, iaitu tak lain tak bukan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, supaya kamu mencapai takwa tadi. Inilah yang menyebabkan lagi sahabat excited, ya, lagi para sahabat tertunggu-tunggu kedatangan bulan Ramadan ini. Dan tuan-tuan, yang menariknya, Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim, dan pada bulan itulah kamu dikendaki berpuasa penuh sebulan tu tadi. Jadi pendek kata, bulan Ramadan ini ibu bagi segala bulan. Tapi kalau ibu bagi segala bulan, kalau tuan-tuan dan perempuan masih ingat, ya, saya pernah cerita berkenaan dengan sahabat-sahabat kabinet Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, berbincang nak menetapkan tarikh dalam pentadbiran Islam ni tadi. Sebab sebelum tu tarikh dia tak ada tahun. Dia hanya tulis 15 Syawal katakan. Tak ada tahun kan. Jadi timbullah pula tahun berapa? Pening jadinya, ya. Maka dalam pentadbiran Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah ditetapkan bahawa tarikh tahun Islam ini bermula pada tarikh hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, selepas itu perbincangan dalam kalangan kabinet tu juga, kalau gitu dah tahunnya hijrah, bulan 1 bulan berapa? Bulan 1 tu bulan berapa? Sebab sistem bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni ditetapkan dengan adanya tahun tadi. Jadi tahun dah ada, jadi bulan 1 bulan apa? Jangan ingat bulan Muharram tu automatik jadi bulan 1, betul-betul bukan. Sebab pada masa tu, oleh kerana tidak ada tahun yang benar-benar mengikat, maka dia ongoing gitulah. Bulan Muharram lah, bulan Syawal lah kan. Sekarang ni dah ada tahun, dia kena ada sistem bulan pertama tu bulan apa. Jadi Sayyidina Umar telah menetapkan supaya bulan pertama tu bulan Muharram. Kan? Ingat lagi kenapa sempurnanya? Baik. Kenapa tidak dijadikan bulan Ramadan sebagai bulan 1? Dah tahu dah bulan Ramadan ni penghulu bagi sekalian bulan. Sayyidus Syuhur. Antara gelaran dalam bulan Ramadan ini ialah Sayyidus Syuhur, ya, iaitu penghulu bagi segala bulan. Penghulu bagi segala bulan itu adalah memang fadilat bulan Ramadan itu sendiri, sebab dalam tu memang segala-galanya terkandung di dalam bulan Ramadan. Tetapi dari sudut menetapkan bulan pertama, kalaulah bulan pertama dalam Islam ni tadi, ya, bulan Ramadan, happy tak happy? Kuranglah happynya kan. Sebab sambut je tahun baru, puasa. Gitu. Tapi psikologi yang lebih Sayyidina Umar persiapkan, kabinet Sayyidina Umar, ada rahsia di sebalik penetapan bulan tadi. Pertama, bulan Muharram ni bulan orang balik dari haji. Ya, orang balik dari haji, memulakan hidup baru. Bulan Zulhijjah tadi, selain pada bulan haji, dia juga ada bulan perjalanan pulang ke tanah air. Jadi sebab itu sesuai bulan Muharram jadi bulan pertama. Kemudian tuan-tuan, bulan Muharram ke bulan Ramadan ni tadi, bulan Ramadan bulan ke berapa? Bulan ke berapa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, maknanya bulan ke-9. Tuan-tuan, ya. Bermakna kita ada 8 bulan untuk membuat persiapan bagi menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ni tadi. Itu pun ada psikologinya juga. Apatah lagi bila masuk bulan Rejab,
bulan Sya'ban, Nabi SAW meningkatkan ibadahnya dalam bulan Rajab. Khasnya dalam ibadah puasa. Mana Nabi perbanyakkan puasa berbanding biasa. Kemudian masuk bulan Sya'ban, isteri-isteri Nabi memberitahu bahawa tidak adalah satu bulan yang selain Ramadan, selain Ramadan. Tidak ada satu bulan yang Nabi berpuasa hampir penuh dalam bulan itu, melainkan bulan Sya'ban. Hampir penuh melainkan bulan bulan Sya'ban. Bermakna persiapan itu padat 8 bulan lamanya. Jadi inilah hikmahnya kenapa bulan Ramadan itu tidak dijadikan bulan pertama. Sebaliknya bulan Muharram itu jadi bulan pertama. Ini saya lompat ke depan sikitlah nak cerita berkenaan dengan kehebatan pemilihan tarikh oleh para sahabat Khulafa' Ar-Rasyidin dan sebagainya Dan sebelum tibanya bulan Ramadan yang mulia ini, dan sebelum tibanya juga fardu puasa, sebenarnya berlaku satu peristiwa besar. Peristiwa apa? Peristiwa perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi tuan-tuan, ini berlaku pada bulan Rajab ataupun awal bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijrah tu juga. Ini kisah-kisah yang berlaku dalam sekitar tahun kedua Hijrah. Dan dalam tahun kedua Hijrah ini juga, pada bulan Rajab, Rasulullah SAW telah menghantar utusan seramai 8 orang yang diketuai oleh Abdullah bin Jahshin, dan baginda menyerahkan surat yang ditutup kemas yang tidak boleh dibuka kecuali setelah berjalan selama 2 hari dari Madinah. Maka Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhu pun iaitu abang ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abang kepada Zainab bintu Jahshin, bila berjalan 2 hari menuju ke arah Mekah, menuju ke arah selatan, maka barulah Abdullah bin Jahshin pun membuka surat itu selepas 2 hari, dan tertulis, tertulis dalam surat itu, apabila kamu membaca suratku ini, kata Rasulullah SAW, hendaklah meneruskan perjalanan sampai ke Wadi Nakhlah, satu tempat sebelum masuk ke kawasan kering gersang Mekah. Itu ada satu tempat namanya Wadi Nakhlah. Intipkan kaum Quraisy dan sampaikan berita mengenai mereka kepada kami. Jadi Nabi suruh dia berjalan dulu 2 hari dan sampai ke Wadi Nakhlah. Sampai 2 hari perjalanan, Nabi suruh buka surat, Nabi suruh teruskan perjalanan sampai ke Wadi Nakhlah. Dan di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Jahshin dengan 8 orang ini mengintip kedudukan orang-orang Mekah. Rasulullah SAW tidak menyatakan tempat tuju ketika mereka berada di Madinah kerana bimbang berita mengenainya akan tersebar luas. Dengan itu, salah seorang daripada musuhnya, sama ada daripada golongan munafik ataupun Yahudi, akan menyampaikan maklumat tersebut kepada orang-orang Quraisy. Ini berlaku pada bulan Rajab tahun kedua Hijrah. Apabila orang-orang Quraisy mengetahui berita tersebut, sudah tentu mereka akan menunggu kedatangan para sahabat ini dan membunuh mereka. Selepas itu Abdullah pun meneruskan perjalanannya, dan dalam perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazawan tertinggal di belakang kerana mereka berdua kehilangan unta yang ditunggangnya bersama. Dan Sariyah meneruskan, ataupun Sariyah ini dia macam kita kata apa, pasukan pengintip lah. Dia bukan peperangan, Meneruskan perjalanan sampailah ke Wadi Nakhlah, iaitu kawasan subur sebelum masuk ke kawasan gersang menuju ke Mekah ni tadi. Ketika itu rombongan dagang Quraisy yang menuju ke Mekah melalui kawasan tersebut. Di dalam rombongan tersebut ada Amru Al-Hudrami, Utsman bin Abdullah Al-Mughirah, dan saudaranya Naufal dan Al-Hakam bin Kaisan. Orang-orang Islam bersepakat untuk melakukan serangan dan merampas harta-harta yang dibawa, dan mereka melakukan serangan ini pada akhir bulan Rajab. Bulan Rajab ini kan bulan yang diharamkan berperang, kan? Jadi ni yang nak relate dengan penurunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim berkaitan dengan perkara-perkara ataupun peristiwa-peristiwa ini. Jadi dalam serangan tersebut Amru Al-Hudrami terbunuh, manakala Utsman dan juga Al-Hakam berjaya ditawan. Manakala Naufal melarikan diri dan mereka membawa barang-barang dagangan yang dirampas ke Madinah. Inilah harta ghanimah pertama yang diperoleh daripada musuh mereka, iaitu orang-orang Quraisy. Kepulangan mereka tidak dapat dikejar oleh kaum Quraisy. Apabila sampai di Madinah,
berita mengenai tindakan mereka berperang ataupun bertikam ataupun kita kata bertempur lah, bertempur pada bulan Rajab ini telah tersebar, dan orang-orang Yahudi dan Quraisy bertindak memalukan orang-orang Islam, bertindak memalukan, iaitu Abdullah bin Jahsy dan rombongannya ini, dan kaum muslimin pun mencela mereka, ya. Mana boleh berperang dalam bulan Rajab, sebab pada masa itu bila masuk je Rejab, semua gencatan senjata. Bila masuk Syawal, Rejab, Sya'ban, Ramadan, ini bulan-bulan haram. Bila masuk bulan Syawal, mereka memang tak berperang. Sebab apa? Sebab bulan Syawal ni bulan orang menuju ke haji. Jadi sebab itulah mereka gencatan senjata. Lepas tu, habis je bulan Muharram nanti, maka mereka akan kembali berperang. Ini perangai orang-orang jahiliah pada masa itu. Jadi Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, 5 bulan berperang. Masuk Rejab, tutup balik. Itu caranya. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh buat apa. Sebab memang sudah menjadi amalan pada masa itu sejak turun temurun, tidak boleh berperang dalam bulan Rejab. Tak boleh berperang dalam bulan Rejab. Tiba-tiba berlaku pertempuran. Macam mana nak buat? Rasulullah SAW pun agak marah kepada para sahabat ini dan mengatakan bahawa aku tidak menyuruh kamu berperang di bulan-bulan haram. Lalu dalam penyesalan para sahabat yang berlapan ini, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Surah Al-Baqarah ayat 217. Ini termasuk dalam apa kita kata? Ini termasuk dalam sababun nuzul ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik. Firman Allah, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddu 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Apa maksud ayat ni tuan-tuan? Mereka, yakni orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi dan juga umat Islam, ya, bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum berperang pada bulan-bulan haram. Katakanlah, peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar. Sebenarnya Allah Ta'ala nak ajar daripada ayat ini, berperang ni bila-bila pun dosa besar. Sebab bunuh-membunuh, bukan? Berperang ni tak semestinya dalam bulan-bulan haram saja berperang tu haram, ya. Sebenarnya bila-bila masa pun berperang tu haram. Tapi tak apalah, ya, sebab kamu telah meletakkan sejak turun temurun zaman berzaman bulan Rejab ini bulan haram berperang, maka baguslah tu. Kalau tidak, kamu tak tahu bila pun nak berhenti berperang, bukan? Tetap memang Allah Ta'ala terima bahawa berperang dalam bulan haram ini berdosa sebab bunuh-membunuh. Baik. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab pula kepada mereka, peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar. Betul. Tetapi perbuatan menghalangi manusia daripada jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram di Makkah dan mengusir penduduknya dari situ adalah lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan pada bulan haram, ya. Itu yang al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu kan, iaitu wal fitnatu akbaru minal qatl, sama ayat ni dua ni, ya. Nak tunjuknya bahawa fitnah ni umum. Apa sahaja ketidaksenangan, ketidakselesaan yang diakibatkan daripada perbuatan seseorang ataupun perbuatan sekelompok manusia, maka ia dipanggil fitnah. Dia tak semestinya fitnah ni kata-mengata. Tapi fitnah dalam ayat ini memang sebut dalam konteks kata-mengata lah, ya. Fitnah itu kata-mengata. Dan fitnah ni juga telah menafikan hak orang-orang Islam di Makkah, sehingga mereka dihalau dari Makkah semata-mata kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u.
Okey. Allah SWT, mana terjemahan dia. Tetapi perbuatan menghalangi manusia daripada jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya, serta perbuatan menyekat orang-orang Islam masuk ke Masjidil Haram di Makkah dan mengusir penduduknya dari situ adalah lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Allah Ta'ala arahkan, perintahkan Nabi jawab balik kepada orang-orang Quraisy tu dan juga orang-orang Yahudi yang telah mengejek kerana kononnya berperang dalam Rajab itu. Sebenarnya berperang dalam bulan mana pun haram. Yang keduanya, dalam bulan Rajab ini sendiri yang kamu kata tak boleh berperang, tapi sebenarnya kamu sendiri, wahai Quraisy dan juga orang-orang Yahudi, ya, Quraisy lah khasnya, telah menghalau umat Islam keluar dari rumah Allah, iaitu keluar dari sisi Kaabah, keluar dari Mekah, dan kamu telah memusnahkan rumah-rumah mereka juga. Itu dosanya lebih besar daripada kamu duk mengejek kononnya berperang dalam bulan-bulan haram ni tadi. Orang-orang kafir sentiasa memerangi kamu sehingga mereka mengembalikan kamu daripada agama kamu, iaitu menjadi kafir semula. Jika mereka kuasa, siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati sedang dia kafir, maka amalan mereka itu terhapus di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni neraka sedangkan mereka kekal di dalamnya. Jadi keras sekali Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni, ya, bahawa sebenarnya maksudnya apa? Tak semestinya dalam bulan-bulan haram saja yang haram berperang. Bahkan bulan-bulan lain pun haram juga, kan? Dosanya sama sahaja. Tetapi orang-orang Quraisy, dia jangan terlupa dosanya yang paling besar apa dia? Dia menghalang umat Islam daripada beribadah di Baitullahil Haram. Allah Ta'ala hukum siap-siap dekat situ, ya. Baik, dengan turunnya ayat ini maka berasa legalah para sahabat Abdullah bin Jahshin dan lain-lain yang telah terlibat dalam pertempuran tu tadi. Maknanya mereka telah dibebaskan daripada dosa besar kerana berperang dalam bulan-bulan haram. Jadi sebelum datangnya perintah berpuasa dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan persiapan-persiapan. Ya, ini saya nak kaitkannya. Persiapan-persiapan untuk melaksanakan ibadah puasa ni dengan sesempurna mungkin. Pertama, peralihan arah kiblat. Ya, peralihan arah kiblat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam rupa-rupanya dalam keadaan dia solat, dia duduk mendongak kepala ke langit. Sahabat-sahabat tak tahu pun, kan? Sebab sahabat tunduk, mati ditunduk. Jadi Nabi duduk mendongak ke langit. Apa sebab mendongak? Minta supaya ditukar arah kiblat. Tak nak arah kiblat yang sama ke Baitul Maqdis seperti mana amalan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kan? Nak tukar juga. Setelah 16 bulan berhijrah, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada kisah juga, kisah menarik juga, tuan-tuan. Sebab itulah sirah ni, kalau kita nak bercerita sirah ni, dia tak habis dengan cerita satu tempat saja. Dia berkait dan dia berangkai sebenarnya. Ada satu kaum tu, kaum Bani Salamah. Bani Salamah ni tempat dia punya ketua dia adalah Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah ni dia bukan Ansar. Walaupun dia orang Madinah, dia bukan Ansar. Maksudnya apa? Sebab dia tak sempat memeluk Islam dan juga menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rombongan ketika Nabi mula-mula sampai. Jadi golongan Ansar ni golongan yang itu saja, iaitu kelompok yang telah Islam dan menyambut pula Nabi ketika mana Nabi sampai di Saniyatul Wada', ya, maka mereka inilah Ansar yang Nabi gelarkan Ansar, ya. Dan keturunan Ansar ini sampai hari ini pun masih dihormati di Madinah sebenarnya. Okey. Jadi yang Jarir bin Abdullah ni dia bukan Ansar. Tapi bila dia dengar pasal Rasulullah SAW, dia pun pergi menghadap Rasulullah SAW dan memeluk Islam, belajar tentang Islam. Bila dia memeluk Islam, satu kaum tu, satu kampung lah maknanya, telah memeluk Islam, ya. Bani apa? Bani Salamah. Lalu Bani Salamah ni punya cinta kepada Rasulullah SAW. Dia minta, dia nak beli sebidang tanah di sebelah Masjid Nabawi, hendak dijadikan kampung baru. Nak jadikan kampung baru untuk mereka berpindah dan boleh berulang alik ke Masjid Nabawi berjemaah setiap waktu. Hebat tu jiwa mereka. Maka bila Nabi SAW dengar mereka nak tutup kampung keadahnya, nak berpindah ke
ke tanah perkampungan baru yang dibeli dekat dengan Masjid Nabawi itu, maka Nabi SAW pun bertanya, kenapa? Mereka pun jawab, supaya mudah kami berulang-alik ke Masjid Nabawi. Maka kata Rasulullah SAW, tak payah beli tanah tu, biarkan tanah tu. Sesungguhnya kamu yang berada jauh, Masjid Kiblatain, tuan-tuan, berapa jarak dengan Masjid Nabawi? Sekitar 6-7 kilometer begitu kan. Baik. Sekiranya kamu duduk di kampung kamu tu dan berulang-alik ke masjid ni, maka Nabi kata apa? Likulli khutwatin darajah. Setiap langkah kamu naik pangkat darajah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Datang dengan syarat wuduk di rumah. Tuan-tuan tolong wuduk di rumah, jangan datang wuduk di masjid. Melainkan dah wuduk tapi angin tetap keluar juga ketika drive mari sini, itu bab lain kan. Tapi Nabi suruh berwuduk di rumah, lalu kamu berulang-alik ke Masjid Nabawi ini, likulli khutwatin darajah. Setiap langkah itu naik satu pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Cik, dah azan ke? 5 minit, 4 minit lagi. Okey. Jadi balik ke rumah, ya. Balik ke rumah. Nabi tak sebut pasal wuduk lah bila balik ke rumah ni. Maka likulli khutwatin darajah. Setiap langkah pun naik darajah. Bayangkan para sahabat baru yang baru memeluk Islam ni, bila Nabi sebut begitu, mereka pun akur, tak jadi beli tanah tu, dan mereka kekal duduk di perkampungan Bani Salamah mereka itu, dan sebagai gantinya Rasulullah SAW ulang alik ke perkampungan Bani Salamah, ya. Nabi pergi pagi, Nabi makan-makan dengan mereka, Nabi mengajar tentang Islam, masuk zuhur, sembahyang zuhur, sambung lagi dengan aktiviti-aktiviti, masuk asar, solat asar secara berjemaah. Di mana mereka ni berjemaah? Ada masjid baru ke? Tak ada. Di bawah pokok-pokok kurma sahaja. Di situlah mereka buat perteduhan, datang buat halaqah dengan Rasulullah SAW, dan apabila masuk waktu, ya, waktu tu ada 3. Waktu apa? Zuhur, asar. Satu lagi waktu apa? Waktu makan tengah hari. Rasulullah SAW pun makan dengan mereka juga. Bayangkan, ya. Betapa Rasulullah menyanjungi Bani Salamah ni. Kerana Bani Salamah ni bila Jarir bin Abdullah masuk Islam, semua satu kaum tu masuk Islam. Oh, hebat mereka ni kan. Itu yang Nabi pun menghargai mereka, berulang aliklah ke sana. Tiba-tiba pada suatu petang dalam bulan Rejab tahun 2 Hijrah ni juga, ya, tiba masa Nabi tahiyat awal, datanglah perintah supaya tukar arah kiblat menuju ke Makkah. Jadi Nabi SAW pun bangkit lalu berpusing menuju ke arah tempat ke arah Makkah. Dan sahabat-sahabat pun bila Nabi melewati mereka pun berpaling. Mereka tak berjalan. Nabi seorang je berjalan membelah saf-saf ni tadi sampai ke saf yang terakhir menghadap ke Mekah. Barulah mereka menyempurnakan 2 rakaat selepas tahiyat awal solat fardu zuhur asar pada masa itu, ya. Itu kisah pertukaran arah kiblat di perkampungan Bani Salamah yang sekarang ni dah jadi tersergam indah masjid tu tadi. Jadi Masjid Kiblatain tu, tuan-tuan sampai sana kalau ziarah, solat sunat 2 rakaat menghadap ke Kaabah sudahlah, kan. Sebab ada juga yang terkeliru bila dia baca sejarah ni, dia tak tahu pun ulasan tentang sejarah tu. Maka bila sampai di Masjid Kiblatain, apa dia buat? 2 rakaat mula-mula sekali menghala ke Baitul Maqdis, 2 rakaat kemudiannya menghala ke Mekah. Siapa suruh tu, tuan-tuan? Siapa suruh tu? Ini dah macam buat pentomin pula dah. Pentomin pertukaran arah kiblat. Tak betul. Pergi Masjid Kiblatain, solat sunat tahiyatul masjid, mengenang sejarah Bani Salamah ni sudahlah, ya. Jadi tuan-tuan, semuanya seakan-akan sudah tersusun untuk umat Islam ni tadi menyambut puasa Ramadan. Sebab nak puasa Ramadan ni tadi, tuan-tuan, berat bukan tak berat, ya. Berat. Sebulan berpuasa setiap hari, bekerja, ya, seperti biasa, dengan panas terik pula pada bulan Ramadan pertama tahun 2 Hijrah ini, panas terik pula, tuan-tuan, ya. Begitulah kebetulannya ujian-ujian yang telah tiba
sebelum datangnya Ramadan Al-Mubarak sebagai Syahrul Siyam, bulan berpuasa tadi. Baik. Pada tahun kedua hijrah ni juga zakat mula difardukan. Zakat mula difardukan. Kan? Iaitu zakat apa yang mula-mula difardukan? Zakat apa agak-agak? Dah masuk bulan Ramadan, maka zakat yang pertama sekali ialah zakat kepala, cukai kepala lah. Zakat fitrah. Zakat fitrah ni umpama cukai kepala. Ya? Tapi bukan cukai, jauh beza. Ini saja nak bagi faham je. Jadi sebab itu zakat fitrah ini diwajibkan ke atas semua umat Islam selagi mereka bernyawa pada malam 1 Syawal, maka mereka diwajibkan zakat fitrah secupak beras tu tadi. Ya? Okey, azan. Yes, gantang secupak pula. Silap-silap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Baik, alhamdulillah. Sambung lagi. Dah masuk bulan Ramadan, puasa pula, disucikan jiwa setiap insan yang berkemampuan dengan zakat fitrah, ya, dengan zakat fitrah. Alhamdulillah. Baik, selepas itu, selepas berzakat fitrah, dalam tahun kedua hijrah juga, tak lama selepas daripada zakat fitrah difardukan, dan zakat juga difardukan dalam bulan Ramadan, zakat harta. Jadi ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Surah At-Taubah ayat 60 juga diturunkan dalam bulan Ramadan tahun kedua hijrah itu. First Ramadan. Tapi tuan-tuan, ada orang dia keliru sikit dengan sirah ni. Kan? Dia dah tahu dah zakat diturunkan, difardukan dalam bulan Ramadan, maka bila dah masuk je bulan Ramadan sibuk nak bayar zakat. Ya, sibuk nak bayar zakat,
Sebab apa dia kata? Sebab kalaulah bayar zakat dalam bulan Ramadan, pahalanya berganda-ganda berbanding bayar zakat dalam bulan biasa. Betul ke tak betul? Tak betul. Sebab yang pahala berganda-ganda dalam bersedekah dalam bulan Ramadan tu sedekah sunat. Kan sedekah sunat. Zakat ni tadi tuan-tuan, kewajipan. Dia tak boleh kira tunggu Ramadan baru dapat pahala berganda-ganda. Tak boleh kira gitu. Bahkan zakat ni dia kena keluarkan sebaik saja cukup nisab dan juga cukup haulnya. Jadi kalau kita mula buka akaun bisnes kita bulan Ramadan, katakan bulan Ramadan dia start berniaga, maka cukup setahun Ramadan depan, betul lah keluar zakat bulan Ramadan. Tapi kalau kita kebanyakannya penjawat awam kat sini juga kan, dan juga peniaga pun ada, kalau kita buka akaun bulan 1, maka bulan 12 tu kita kena tutup akaun, dah wajib kira zakat, dah wajib keluarkan zakat. Jangan duk tinggal kira dah zakat tapi tunggu bulan Ramadan. Tak lama dah. 3 bulan lagi masuklah Ramadan, kita keluarkan zakat pada bulan Ramadan. Tak betul gitu ya. Zakat ini hak orang yang ada dalam harta kita. Yang haram bagi kita halal bagi orang sebenarnya. Maka sebab itulah kita kena keluar segera. Tapi dalam sirah betul, memang zakat harta difardukan dalam bulan Ramadan tahun 2 Hijrah, tuan-tuan ya. Baik. Jadi dalam bulan Ramadan tahun 2 Hijrah itu zakat harta diwajibkan. Inilah satu-satunya sistem yang memberi peluang kepada orang-orang fakir dan miskin untuk mendapatkan bahagian mereka daripada harta orang-orang kaya tanpa mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Apabila mereka mempunyai wang sebanyak 20 dinar ataupun 200 dirham atau lebih dan cukup haulnya, haul tu maknanya tahun ya, maka zakat sebanyak 2.5% daripadanya wajib dikeluarkan. 2.5% ni maknanya berapa bahagian? 1/40 bahagian. Itu cara mudahnya. Maka sebab itulah juga apabila kambing mencapai bilangan 40 ekor, tak termasuk anak, semua 40 ni semua cukup umur, maka 1 wajib dikeluarkan sebagai zakat ternakan, 39 lagi terpulanglah nak jual ke nak apa ke ya. Lembu pula 30 ekor. Kenapa lembu 30 ekor? 1 ekor dikeluarkan ya. Sebab lembu tu lebih besar. Dan unta ni tadi tuan-tuan, berapa zakat unta? Ingat, belajar dah dulu ni kan. Tapi sebab tak ada unta di Malaysia, maka kita tak lupalah. Kita lupa. Lembu pun tak ada orang je pelihara lembu kat sini kan. Ada ni, tapi dia bukan aktiviti harian dia lah. Ni kiranya bisnes lah kalau dia pelihara lembu ni. Orang Subanjaya ni kan. Unta 5 ekor je. Unta 5 ekor, seekor kena keluar ya. Jadi ditentukan pada bulan Ramadan, tuan-tuan ya. Apa yang kita nak simpulkan? Memanglah satu peristiwa lagi saya tak sebutlah dekat sini, iaitu peristiwa peperangan Badar Kubra. Itu kita tak sebut. Tak apa, nanti kita reserve dalam bulan Ramadan nanti kalau ada ceramah pasal Badar Kubra, kita sebutlah. Apa yang kita nak simpulkan kat sini? Daripada jalinan sirah ni tadi, pertukaran arah kiblatnya dan sebagainya, itu dan sebagainya, termasuklah zakat-zakat ya. Baik, bermakna bulan Ramadan ini bulan pembersihan, penyucian diri kita. Mantap sekali begitu kan. Bulan penyucian diri, sama ada fizikal ataupun spiritual. Sebab itu jugalah tuan-tuan digalakkan kita bersedekah dalam bulan Ramadan, digandakan dengan balasan yang berlipat kali ganda berbanding biasa, kerana setiap sedekah itu adalah penyucian diri kita. Sebenarnya ya. Sebenarnya bab infak inilah menjadi suatu bab yang cukup banyak diperdebatkan dalam sirah kenabian terdahulu. Tanyalah, tengoklah dalam sirah Nabi-Nabi terdahulu, apakah isu yang mereka bawa yang menyebabkan umat menentang mereka? Isu akidah dan isu infak. Kan? Isu infak ni, mereka tak nak keluarkan zakat. Umat Nabi Soleh, Nabi Hud, semua masalah dengan zakat. Umat Nabi Musa AS pun masalah dengan zakat. Kan? Jadi sebab itu kita umat Islam ini tunjukkan betapa zakat ini dan juga infak dan juga sedekah dan sebagainya adalah menjadi suatu
kesukaan, kegemaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu mencapai taqwa, insya-Allah tuan-tuan ya. Dengan segala macam persediaan yang ada dalam sirah yang kita dah baca tadi, maka begitu juga segala macam persediaan kita untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Sekali itulah tazkirah pada malam ini. Semoga mendapat sesuatu yang baik, daripada yang baik itu semua daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan tuan-tuan, selamat beribadah puasa. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam kuliah pada bulan Syawal nanti, insyaAllah ya. Baik, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.